Oke, kita mulakan surah Ali Imran mulai daripada ayat 145. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wama kana, wama dan tiada, kana adalah ia, linafsin bagi satu diri, an bahawa, tamu tu ia mati, illa melainkan, biiznillah dengan izin Allah. Kitaban, tulisan, muajjalah, yang ditentukan tempohnya. Yang ditentukan tempohnya. Waman dan barang siapa, yurid, ia berkendak, sawaba, balasan, ad-dunya, dunia, nu'tihi, kami berikan akannya, minha, daripadanya, waman dan barang siapa, yurid, ia berkendak, sawabal akhirah, balasan akhirat, nu'tihi, kami berikan akannya, minha, daripadanya, wasanajzi, dan bakal kami balas, asyakirin, akan orang-orang yang bersyukur. Baik, saya masuk semula. Surah Ali Imran ayat 145. Wa ma kana li nafsin an tamuta, dan tiada adalah ia bagi satu diri bahawa ia mati, illa biiznillah, melainkan dengan izin Allah. Kitaban muajjalah, tulisan yang ditentukan waktunya. Muajjalah daripada perkataan ajal, ya, ajal yang sudah ditentukan tempohnya. Bila kita baca ayat ini, maka ya, terbuktilah bahawa satu jiwa itu tidak akan mati melainkan dengan izin Allah Ta'ala. Itu pun ajal yang sudah ditentukan tempohnya, tulisan yang sudah termaktub di sisi Allah Ta'ala. Sebab itu di antara orang-orang munafik mengatakan bahawa pergi perang ikut Muhammad itu nak pergi mati. Ya. Itu adalah tanggapan yang salah. Kalau nak ikutkan ingin mati, Khalid bin Walid itu ingin sangat mati dalam peperangan. Dia inginkan sangat mati syahid. Sehingga badan Khalid bin Walid, ya, tidak ada tempat yang tak ada celah.
semua bercalah. Tapi tak mati juga. Ya. Tak mati juga dalam peperangan. Ya, akhirnya dia mati atas katil dia. Bukan di atas peperangan, tapi atas katil dia. Itu nak menunjukkan bahawa maut ataupun kematian itu adalah dengan izin Allah. Ajal yang sudah ditulis oleh Allah. Wa may yuridi sawabad dunya nu'tihi minha. Dan barang siapa ia berkehendak akan balasan dunia, kami berikan akannya. Terkadang manusia ini dia fikir untuk dunia. Dia nakkan balasan dunia. Dia pandang bahawa akhirat itu tak tahu bila. Jauh lagi pandangannya. Maka dia tidak fikir. Maka dia mencari untuk keduniaannya semata-mata. Sebaliknya, wa may yurid sawabal akhirah, dan barang siapa ia berkehendak akan balasan akhirat, nu'tihi minha. Kami berikan akannya daripadanya. Mana siapa yang nakkan balasan akhirat, maka Allah akan berikan balasan akhirat. Kerana apa? Dia nakkan balasan akhirat. Dan ayat lain, barang siapa nakkan keduanya, maka dia akan dapat kedua-duanya. Nakkan dunia, nakkan akhirat, dapatlah dunia dan akhirat. Maka sayanglah kalau seorang itu hanya mengharapkan Rabbana atina fid dunya. Mereka hanya mengharapkan dunia sahaja. Dia tidak mengharapkan akhirat. Itu yang rugi. Tapi kalau nakkan dua-dua, maka dua-dua dia dapat. Dunia dia dapat, akhiratnya juga dapat. Sebab itu umat Muhammad dikatakan sebagai umatan wasaton. Umat yang pertengahan. Tidak kepada keduniaan semata-mata dan tidak ke akhiratan semata-mata. Sebab itu contoh, kalau orang nakkan dunia semata-mata, itulah Yahudi. Yahudi nakkan dunia semata-mata. Kalau boleh nak hidup 1000 tahun lagi di dunia. Nasara pula, dia nakkan akhirat semata-mata. Sebab itu dia menolak syariat-syariat seperti perkahwinan. Dia tak nak berkahwin. Dia tak nak makan binatang-binatang yang berdarah. Dia nak mensucikan dirinya. Dan bertapa. Bertapa. Kerana pun nak mengharapkan akhirat semata-mata. Ditinggalkan dunianya. Itu kalau kita ada kehidupan yang sebegini, nakkan dunia semata-mata, itulah contoh Yahudi. Kalau nakkan akhirat semata-mata, itulah contoh Nasara. Tapi kalau seimbang dunia dan akhirat, itulah umat Muhammad, umatan wasatan, umat yang pertengahan. Wasanadzi syakirin, dan bakal kami balas akan orang-orang yang bersyukur. Baik, sama lagi ayat 146. Wa ka'ayyin, dan berapa banyakkah. Min, daripada nabiyin nabi. Qatala, telah berperang ia. Ma'ahu, bersamanya. Ribbiyun, kumpulan yang ramai. Dalam braket, penganut
penganut agama Tuhan. Penganut-penganut agama Tuhan. Kathirun, yang banyak. Fama, maka tiada. Wahanu, telah lemah mereka. Lima, bagi apa yang asobahum, telah menimpa ia akan mereka. Pi, pada sabilillah, jalan Allah. Wama, dan tiada. Da'ufu, telah lesu mereka. Wama, dan tiada. Istakanu, telah mundur mereka. Wallah, dan Allah yuhibbu, ia suka. As-sabirin, akan orang-orang yang sabar. Baik, saya masuk mula. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir. Dan berapa banyakkah daripada nabi telah berperang ia bersamanya, pengikut-pengikut agama Tuhan yang banyak. Maksudnya bukan ditujukan kepada nabi saja, tapi sekumpulan nabi-nabi dulu, mereka juga ada tentera-tentera yang bersama dengannya untuk berperang fi sabilillah. Baik zaman Nabi Daud, zaman Nabi Sulaiman, mereka mempunyai tentera-tentera yang ramai. Tentera-tentera yang bertuhankan Allah, bukan bertuhankan berhala, tapi bertuhankan Allah. Mereka beserta dengan nabi-nabi mereka. Diterangkan sifatnya, fama wahanu lima asabahum fi sabilillah, maka tiada telah lemah mereka bagi apa yang telah menimpa ia pada jalan Allah. Maknanya dia tidak rasa lemah pada menghadapi apa-apa percobaan di jalan Allah Ta'ala. Apa-apa rintangan yang menimpa ke mereka, mereka tidak lemah, atau semangat mereka tidak lemah. Bukan itu saja, wama dha'fu, dan tiada telah lesu mereka. Wamastakanu, dan tiada telah mundur mereka. Ini sifat-sifat, sifat-sifat pejuang pada jalan Allah, menegakkan jalan Allah. Sifatnya, mereka tak lemah, mereka tak lesu, mereka tak mundur. Samalah kalau kita balikkan kepada urusan kita belajar pun begitu. Belajar itu juga adalah jihad. Untuk mendapatkan ilmu itu juga satu jihad. Jadi, kalau kita bersifat lemah, lesu, atau cepat mengalah, mundur, habislah kita. Jadi sifatnya mesti ada pada ayat ini, yaitu
Pertama, ia tidak lemah. Yang kedua, ia tidak lesu. Yang ketiga, jangan mana mudah kita mundur, ataupun menarik diri. Terkadang Allah nak memberikan hidayah kepada kita. Belum sampai masanya, kita pun dah tarik diri. Itu istakan. Dalam peperangan pun begitu juga. Tidak boleh ada sifat-sifat ini. Kerana apa? Kita punya nawa itu ialah lillah. Kerana Allah. Wallahu yuhibbus sabirin. Dan Allah suka akan orang-orang yang sabar. Jadi susah terkadang nak sampai kepada peringkat kesabaran. Kesabaran ni setelah datang ujian, dugaan, itu dikatakan barulah kita tahu sabar. Terkadang dalam belajar ni, baru diolah sedikit tata bahasa berkaitan dengan sorof, dah tak sabar dah. Hilang sabar kita. Tadi dila saya tak sanggup lah nak ikut. Sebab pelajaran ni tinggi sangat. Jadi kita cepat mengalah. Padahal Allah bisa tegah biasa. Maknanya kalau dah dibiasakan dengan hal itu, kita tidak akan rasa bau itu berat. Hanya berat tu sebab kita tak biasa. Kita tak tempuh. Jadi bila kita tempuh, dah jadi satu kebiasaan, tak adalah berat. Kalau belajar ada ilmu nahunya, ilmu sarafnya, kan itu ilmu alat yang menguatkan dalam segi tata bahasa Arab. Apalagi berkaitan dengan Al-Quran. Al-Quran ni adalah bahasa Arab. Kalau kita tahu nahunya sikit, sarafnya sikit, ada kekuatan pada kita. Kalau kita tak tahu langsung, kita hanya mengharapkan makna sahaja. Kita tak tahu makna tu fi'il ke isim ke apa, kita tak tahu. Macam itulah perjuangan. Nak dikatakan perjuangan. Apa kata Imam Syafi'i? Salah satu daripadanya dikatakan, sifat orang belajar itu, kalau sanggup, tauluz zaman, panjang masanya. Kalau sanggup, tempuhlah. Itulah sifat orang belajar. Dia punya jaraknya dikatakan panjang, tauluz zaman. Baik. Kita sambung lagi ayat yang seterusnya, ayat 147 Wa ma kana, dan tiada adalah ia. Qaulahum, perkataan mereka. Illa, melainkan. An, bahawa. Qalu, telah berkata mereka. Rabbana, wahai Tuhan kami. Ighfir, ampunkanlah oleh Engkau. Lana, bagi kami. Zunubana, akan dosa-dosa kami. Wa israfana, dan keterlaluan kami. Fi amrina, pada urusan kami. Wasabbit, dan tetapkanlah oleh Engkau. Aqdamana, akan tumit-tumit kami.
Wansurna, dan tolonglah oleh engkau akan kami. Ala atas kaum al-kafirin, orang-orang yang kafir. Semak semula. Ayat 147 ya. Wa ma kana qaulahum, dan tiada adalah ia perkataan mereka. Illa, melainkan, an qalu, bahawa telah berkata mereka, Rabbana ghfir lana, wahai Tuhan kami, ampunkanlah oleh engkau bagi kami zunubana, akan dosa-dosa kami, wa israfana, dan keterlaluan kami, fi amrina, pada urusan kami, wasabbit aqdamana, dan tetapkanlah oleh engkau akan tumit-tumit kami. Tetapkan tumit ni, ya, makna pendirian. Ya, pendirian supaya kita jangan, kalau dalam peperangan, kita jangan gustan. Ya, dalam belajar supaya kita jangan give up. Ya, jangan cepat give up. Macam itulah. Ya, itu makna wasabbit aqdamana. Ya, sebab aqdam tu makna tumit. Itu menunjukkan pendirian. Ya. Wansurna alal qaumil kafirin, dan tolonglah oleh engkau akan kami atas kaum orang-orang yang kafir. Mana kita minta tolong kepada Allah Ta'ala. Alal kaum itu atas kaum tu, ya, maknanya buat mengalahkan. Atas tu, ya, perkataan atas tu daripada atas ke bawah, menimpa. Jadi, ya, artinya, ya, mengalahkan. Ya. Dan tolonglah oleh engkau akan kami, ya, buat mengalahkan kaum orang-orang yang kafir. Ini doa, ya, boleh dibaca. Ya. Doa ni doa bukan khususiah, doa umum yang boleh dijadikan sebagai doa biasa. Sebab pertama kita minta ampun daripada dosa-dosa kita. Ya. Yang kedua, kadang kita, ya, melampaui batas atau keterlaluan, ya, dalam urusan-urusan kita. Ya. Kita keterlaluan mengikut nafsu. Ya. Dan, ya, kita minta supaya kita tetapkan pendirian. Jangan sampai tergelincir daripada, ya, kebenaran. Ya. Minta Allah tetapkan pendirian kita. Lagi kita minta tolong supaya dapat, ya, mengalahkan kaum yang kafir. Baik, sama lagi ayat 148. Fa'atahum, ya, maka telah ia berikan akan mereka. Maka telah ia berikan akan mereka. Allahu, oleh Allah, sawabad dunya, akan balasan dunia. Wa husna, dan sebaik-baik sawabil akhirah, balasan akhirat. Wallah, dan Allah, yuhibbu, ia suka, al-muhsinin, akan orang-orang yang buat baik. Baik, saya semula. Fa'atahumullahu sawabad dunya wa husna sawabil akhirah. Maka telah ia berikan akan mereka oleh Allah akan balasan dunia
kalau seandainya menang, berjaya, itu adalah balasan yang Allah berikan di dunia. Ya. Wa husna sawabal akhirah, dan sebaik-baik balasan akhirat. Akhirat, ya, lebih baik balasannya daripada yang ada di dunia. Sebab nilai jannah atau surga itu yang besar harganya. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah ia suka akan orang-orang yang buat baik. Ya. Perkataan baik di sini ia banyak ia makna dalam kalimah Arab. Ya, thayyib pun baik. Ya. Thayyib makna baik. Ya. Muhsinin ni daripada perkataan ya ihsan. Ya. Nah, ihsan. Lalu apa beza ya thayyib dengan ya ihsan, ya? Kalau thayyib ni ya dalam segi lahiriah saja. Ya, baik dalam segi lahiriah. Ya. Tapi ihsan itu lebih mendalam kepada perasaan. Ya, contohnya ya kita melihat binatang tu kelaparan. Ya, tak kira apa binatang itu, kita lihat kelaparan atau kehausan. Ya, lalu kita bagi minum. Perasaan tu, perasaan ihsan, kesian. Ya. Itu maknanya ya muhsinin. Dari perkataan ihsan. Ya. Dia mendalam. Dan ya, tidak hanya lahiriah, tapi dia ya, sampai kepada ya, perasaan dalaman, kesian. Ya. Sebab itu Nabi kata, ya, perbaguskanlah kamu dalam sembelihan kamu. Itu maknanya, ya sudah kena ada perasaan ihsan, supaya ya, menyembelih tadi dengan cara yang paling ihsan, paling bagus. Dipertajamkan pisaunya, dipercepatkan, ya, jangan diperlambat-lambatkan, ya. Dipercepatkan, dia tajam pisaunya, ya cepat sembelihannya, ya tidaklah ya nampak satu penyeksaan, ya. Macam tu. Baik, sebelum tu kita nak buat semakkan dulu tata bahasa yang telah dibuat, ya, atau homework yang dibuat, ya. Kita buat semakkan dulu. Apa yang dibuat itu? Ingat tak? Apa kalimah-kalimah dia? Ya. Itu rubai, ya. Itu rubai. Rubai lah tu. Dia dalam sorab kan? Okey. Itu nampak saya makan dulu, ya. Okey, kejap. Terang tak itu yang saya bagi itu? Jelas tak? Yang bilangan 10 tu kan? Ikut apa ya, contoh dibagi itulah. Contohnya yang atas tu. Ya. Oh, 4 huruf ni kita tak perlu tengok kamus. Jadi 4 huruf kita tidak perlu rujukkan kamus, ya. Yang perlu rujukkan kamus kalau 3 huruf. Kalau 4 huruf ikut rujukan yang dibagilah, rajah yang dibagi tu. Okay. Jadi sekarang ni cuba siapa yang dah buat cuba tengok, ya. Saya nak terangkan balik, ya. Iaitu akroma daripada kapromim, 3 huruf. Tapi ditambah 1 huruf lagi di awalnya alif, akroma, ya. Jadi sekarang ni akroma mudhari'nya yukrimu.
Ya, masdarnya ikroman. Amarnya akrim. Nahinya la tukrim. Isim fa'il mukrimun. Isim maf'ul mukramun. Ya. Baik, apa yang perlu dibuat ialah perkataan aslama. Cuba buat aslama lagi. Yuslimu masdar islaman. Amar aslim. Nahi la tuslim. Tak boleh tas ya. La tuslim. Ya. Kalau taslim dia dah jadi 3 huruf. 4 huruf dia gunakan dhammah. La tuslim. Baik. Isim fa'il muslimun. Isim maf'ul muslamun. Okey, ini nombor 1 ya. Itu mana dah betul lah tu. Nombor 2, sodako. Dia ada sabdu tengah. 4 huruf. Kalau 3 hurufnya sodalkob. Ya, tapi dah 4 huruf dengan tambahan sabdu tengah. Sodako. Mudhari'nya yusoddiku. Masdarnya tasdikon. Amar soddik. Nahi la tusoddik. Isim fa'il musoddikun. Isim maf'ul musoddakun. Satu di, satu da. Ya? Baik. Contoh yang dibagi ialah kazaba. Latihan yang dibagi ialah kazaba. Cuba buat kazaba. Yukazibu. Masdarnya takziban. Amar kazib. Nahi la tukazib. Isim fa'il mukazibun. Isim maf'ul mukazzabun. Ya. Ini contoh 2. Contoh 3 atau bentuk 3 ialah alif di tengah panjang. Qatala. Ya, asalnya qaf ta dengan lam. Qatala. Sekarang dia tambah alif jadi 4 huruf. Qatala. Ini namanya rubai. Ya. Bentuk rubai ini semua 4 huruf, ya. Okey, qatala mudhari'nya yuqatilu. Masdarnya qitalan. Amarnya qatil. Nahinya la tuqatil. Semua ada alif. Isim fa'il muqatilun. Isim maf'ul muqatalun. Baik, kalau contoh yang dibagi latihan iaitu doroba. Mudhari'nya apa? Yudharibu. Masdarnya diroban. Ada alif. Diro, ada alif. Ro, ban. Ya, ba alif. Amar dorib. Nahi la tudorib. Isim fa'il mudoribun. Isim maf'ul mudorobun. Ya. Baik. Sekarang dalam segi makna ya. Makna yang bawah sekali tu ditulis mengikut raja yang saya bagi tu. Ya, itu makna untuk yang atas sekali, iaitu akroma. Ya, akroma maknanya telah memuliakan ia. Fi'il madhi. Fi'il mudhari ia memuliakan. Masdar kemuliaan. Ya, amar muliakanlah oleh engkau. Nahi jangan engkau muliakan. Isim fa'il ya, yang memuliakan. Isim maf'ul yang dimuliakan. Ya.
Baik, tengok latihan. Aslama telah masuk Islam ia. Nampak? Aslama tu maknanya apa? Telah masuk Islam ia. Kalau mudhari? Ia masuk Islam. Kalau masdar? Keislaman. Amar? Masuk Islamlah oleh engkau. Nahi? Jangan engkau masuk Islam. Isim fa'il? Yang masuk Islam. Isim maf'ul? Yang dimasukkan Islam. Ya. Rubah ini kita tak buat sampai alat makan zaman alat tak ada ya. Dia sampai isim fa'il, isim maf'ul. Okey. Kazzaba saddaqa maknanya membenarkan ya. Jadi kalau madi letak telah lah. Telah membenarkan ia. Kalau mudhari? Ia membenarkan. Masdar? Kebenaran. Amar? Benarkanlah oleh engkau. Nahi? Jangan engkau benarkan. Isim fa'il? Yang membenarkan. Isim maf'ul? Yang dibenarkan. Baik ya. Contoh latihan kazzaba telah mendustakan ia. Kalau mudhari? Ia mendustakan. Masdar? Kedustaan. Amar? Dustakanlah oleh engkau. Nahi? Jangan engkau dustakan. Isim fa'il? Yang mendustakan. Isim maf'ul? Yang didustakan. Nombor 3, qatala maknanya berperang. Telah berperang ia kalau madi. Di sinilah diletak makna asas berperang. Jadi kalau madi kena sesuaikan makna ya. Telah berperang ia. Kalau mudhari? Ia berperang. Kalau masdar? Peperangan. Amar? Berperanglah oleh engkau. Nahi? Jangan engkau berperang. Isim fa'il? Yang berperang. Isim maf'ul? Yang diperangi. Okey. Latihan yang dibagi ialah doroba makna berpukul-pukulan. Dia ganda dua. Jadi maknanya kena sesuaikan dengan madi. Telah berpukul-pukulan ia. Kalau mudhari? Ia berpukul-pukulan. Kalau masdar? Pukulan satu je dia kena ganda. Berpukul-pukulan. Berpukul-pukulan. Itu masdarnya kan ganda juga sama. Ya. Kemudian amar? Berpukul-pukulanlah oleh engkau. Nahi? Jangan engkau berpukul-pukulan. Isim fa'il? Yang berpukul-pukulan. Isim maf'ul? Yang dipukul-pukulkan. Okey ya. Sekarang ni ya, cuba catat perkataan nazala, nun zailam.
Nun zailam. Nazala maknanya turun. Ya, turun. Kalau madi nazala telah turun ia. Okey, sekarang ni buat lagi. Jadikan 3 huruf kepada 4 huruf. Tambah alif di awal anzala. Tulis anzala. Alif nun zailam. Alif nun zailam. Ya, bunyinya anzala. Maknanya menurunkan. Ya, menurunkan. Kalau madi apa? Menurunkan. Telah menurunkan ia. Okey, itu contoh satu ataupun bentuk satu. Bentuk dua, ya, tulis sabdu tengah, ada sabdu tengah. Nun zailam. Nazala. Nazala. Ada sabdu tengah zai tu ya. Zai ya. Nun zailam. Bunyikan sabdu nazala. 4 huruf. Nazala. Ni bentuk dua. Maknanya sama dengan nombor satu. Maknanya telah menurunkan ia sama dengan nombor satu. Nombor tiga, bentuk tiga, tulis ya, nazala. Nun alif zailam. Nun alif zailam tulis. Bunyinya nazala. Empat huruf ya. Semua tu 4 huruf. Maknanya nombor 3 ni lain daripada makna nombor 1 dengan nombor 2. Makna nombor 3 ni makna berganda. Telah turun menurunkan ia. Telah turun menurunkan ia. Okey. Telah turun menurunkan ia. Ulang balik. Nombor 1 apa? Bentuk 1? Anzala. Anzala berasal daripada nazala. Nazala. Okey, nazala 3 huruf. Sekarang kita dah naik 4 huruf. Jadi anzala. Bentuk 2? Nazala. Bentuk 3? Nazala. Ya. Okey, buat satu lagi. Ya, horojim. 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 Horoja. Maknanya keluar. Keluar. Sekarang 3 huruf ini kita buat jadi 4 huruf. Bentuk 1 apa nak bunyikan? Ahroja. Tambah alif. Alif horojim. Ahroja. Tulis. Alif horojim. Ahroja. Maknanya daripada keluar jadi mengeluarkan. Maknanya dah berubah. Mengeluarkan. Telah mengeluarkan ia. Yeah. Bentuk 2 apa? Letak sabdu. Letak sabdu. Horroja. Ya. Horroja. Telah sama makna. Dengan nombor 1. Telah mengeluarkan ia. Bentuk 3 apa? Horoja. Letak alif. Horoja. Ini makna ganda. Apa makna agak-agak? Ganda. Telah keluar mengeluarkan ia. Telah keluar mengeluarkan ia. Ulang balik. Bentuk 1 apa? Ahroja. Ahroja. Bentuk 2? Horroja. Bentuk 3? Horoja. Okey. Apa bezanya 3 huruf dengan 4 huruf? Ya. 3 huruf makna lazim. 3 huruf makna lazim. Lazim ni maknanya makna biasa. Contohnya turun, lazim. Keluar, lazim. Ya.
Itu makna dikatakan lazim. 4 huruf maknanya mutaaddi. Ya, mutaaddi. Mim ta ain dal ya. Mim ta ain dal ya. Ain dal ya. Bunyikan mutaaddi. Dal ada sabdu. Mutaaddi. Dal letak sabdu. Dal tu sabdu. Mutaaddi. Tadi tak bagi titik. Ya tak bagi titik. Mutaaddi. Maknanya tulis melampau. Melampau. Ya. Jadi bila dah 4 huruf, cara memberi makna mesti makna yang melampau. Contohnya kalau makna lazim keluar. Kalau mutaaddi mengeluarkan. Itu dah melampau. Ada tambahan mekan contohnya. Mengeluarkan. Kalau turun lazim. Kalau mutaaddi menurunkan. Itu namanya mutaaddi melampau. Itu beza makna 3 dengan 4. Kalau 3, dia kebanyakan makna adalah lazim. Kalau 4 huruf, ia wajib diterjemah mutaaddi. Melampau. Jadi apa yang perlu dibuat? Kerja rumah. Contoh 1 macam dalam rajah 1. Contoh bentuk 2 macam rajah nombor 2. Dan begitu juga nombor 3. Jadi sekarang ni buat kerja rumah. Pertama ialah anzala, nazala dengan nazala. Kemudian yang keduanya apa? Ahroja, horroja dengan horoja. Buat sampai isim maf'ul tiap-tiap satu. Buat sampai isim maf'ul. Macam contoh yang dibagilah. Ada 3 bentuk. 1, tambah alif awal. 2, sabdu tengah. 3, alif tengah. Jadi, ada 6 lah semuanya. Latihan tu. Faham tak tu? Kalau tak faham, sambung minggu depan lagi. Biar faham. Oh, ya. Cuti. Dah puasa ya? Oh, ya.